Hai, selamat datang ke kelas Geografi Cikgu Kazimah. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertempatan di Malaysia. Mari kita teruskan. Di sini cikgu lampirkan objektif pengajaran dan pembelajaran. Jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Terdapat dua, iaitu pertempatan bandar dan juga pertempatan luar bandar. Apakah itu pertempatan bandar? Merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Ini pula merupakan ciri pertempatan bandar. Jumlah penduduk melebihi 10,000 orang, mempunyai kemudahan asas yang pelbagai, kawasan kediaman berciri moden, kegiatan ekonomi melibatkan sektor perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Apa pula pertempatan luar bandar? Merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah. Cirinya pula adalah jumlah penduduk kurang daripada 10,000 orang, kemudahan asas yang minimum, kawasan kediaman sederhana berciri tradisional, kegiatan ekonomi terhad kepada sektor pertanian, penternakan dan industri desa. Seterusnya kita nak lihat pola pertempatan di Malaysia. Terdapat 4 pola, iaitu berpusat, berkelompok, berjajar dan berselera. Apakah pertempatan berpusat? Rumah atau bangunan dibina secara rapat di sesuatu kawasan, di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan. Sebagai contoh, Bandar Tun Razak yang terletak di Kuala Lumpur. Terdapatnya kemudahan seperti pusat perniagaan dan juga pelabuhan. Lihat gambar yang cikgu lampirkan. Ini merupakan contoh pertempatan berpusat. Pertempatan berkelompok pula adalah susun atau rumah adalah secara berkelompok dan terancang. Terdapat di kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti Felda Trola yang terletak di Perak dan Felda Air Tawar di Johor. Lihat gambar yang cikgu lampirkan, ini merupakan contoh pertempatan berkelompok. Seterusnya adalah pola pertempatan berjajar. Rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai. Kelihatan tersusun secara deretan. Terdapat di kawasan pinggir laut dan sepanjang sungai. Contohnya di sepanjang Sungai Rajang yang terletak di Sarawak, pesisir pantai Kuala Besut, Terengganu. Ini merupakan gambar bagi pertempatan berjajar. Dan pola yang keempat adalah pertempatan berselerak. Rumah dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain. Kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Terdapat di kawasan kampung, kebun kecil getah dan sayur. Contoh, Bukit Tinggi yang terletak di Pahang dan Kundasang di Sabah. Ini merupakan gambar bagi pola pertempatan berselerak. Seterusnya kita pergi kepada fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama ekonomi, kedua sosial, ketiga kerajaan atau governance. Seterusnya kita lihat fungsi pertempatan bagi bandar. Dari segi ekonomi, sebagai bandar perindustrian, iaitu bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri. Sebagai contoh, Shah Alam, Selangor dan Perai, Pulau Pinang. Bandar pelabuhan, bandar yang melibatkan urusan import dan ekspor. Sebagai contoh, Pasir Gudang Johor dan Kelang yang terletak di Selangor. Bandar pelombongan pula merupakan bandar yang terkenal dengan pelbagai aktiviti pelombongan dan penerokaan sumber mineral. Sebagai contoh, Bintulu Sarawak dan Kerteh Terengganu yang berfungsi sebagai bandar pelombongan petroleum dan gas asli.
bandar pelancongan, bandar yang terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan sebagai contoh Port Dickson Negeri Sembilan dan Bandaraya Melaka yang terletak di Melaka. Bandar teknologi maklumat pula adalah bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT. Sebagai contoh, Cyberjaya yang terletak di Selangor. Fungsi sosial pula merujuk kepada fungsi bandar dalam menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk. Sebagai contoh, bandar pendidikan. Terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan. Sebagai contoh, Universiti Pendidikan Sultan Idris yang terletak di Tanjung Malim, Perak. Bandar satelit berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Sebagai contoh, Petaling Jaya di Selangor dan Senawang di Negeri Sembilan. Yang ketiga adalah bandar diraja, bandar yang menjadi tempat terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan atau raja. Wujud peluang pekerjaan di samping kepada penduduk setempat disebabkan aktiviti pelancongan. Contohnya, Pahang iaitu Pekan dan Kuala Kangsar di Perak. Dan yang ketiga adalah governance, di mana merujuk kepada fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran. Sebagai contoh, bandar pentadbiran, di mana berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran. Contohnya, Putrajaya. Bandar pertahanan pula menempatkan pengkalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Contohnya, Lumut, Perak dan Port Dickson Negeri Sembilan. Dan yang ketiga adalah bandar sempadan berfungsi sebagai pintu keluar masuk negara. Contohnya, Rantau Panjang Kelantan dan Padang Besar yang terletak di Perlis. Fungsi pertempatan luar bandar pula. Yang pertama, ekonomi. Penglibatan penduduk dalam kegiatan pertanian, penternakan, perlombongan dan juga industri desa. Bagi sosial adalah terdapat kemudahan seperti rumah ibadat, klinik, pejabat pos, perkhidmatan telefon, bas dan teksi. Dan bagi kerajaan atau governance, terdapat kemudahan urusan pentadbiran seperti pejabat penghulu dan juga balai raya, berperanan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Baik, adakah kamu faham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ini merupakan tugasan kamu. Yang pertama, sila lengkapkan nota bertarikh hari ini dan tajuk adalah Bab 9 Pertempatan di Malaysia. Yang kedua, lengkapkan modul. Dan yang ketiga, jawab kuis online di GC. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye!